Saya baru balik dari satu perjalanan yang buat saya berfikir panjang. Beberapa minggu lepas, saya berada di Jakarta dan juga Yogyakarta. Saya berjalan di jalan-jalan yang sibuk, masuk restoran kecil, kedai kopi, pasar malam dan juga pusat pelancongan. Satu perkara yang sangat saya perasan, hampir semua pekerja yang saya nampak adalah orang tempatan. Dari pelayan restoran, pekerja hotel, tukang parkir, sampai penjual makanan di tepi jalan, semuanya orang Indonesia. Tapi, bila saya balik ke Kuala Lumpur, pemandangan itu terasa sangat berbeza. Jalan di Bukit Bintang, masuk restoran mamak, pergi ke tapak pembinaan atau kedai serbaneka, anda akan nampak ramai pekerja dari Bangladesh, Nepal atau negara lain. Dan itu buat saya tertanya satu soalan yang mungkin ramai orang tak pernah fikir secara serius. Kenapa pekerja dari Bangladesh lebih memilih Kuala Lumpur berbanding bandar-bandar di Indonesia? Kalau Indonesia mempunyai populasi lebih 270 juta orang dan ekonominya juga besar, kenapa pekerja asing dari Bangladesh tidak pergi bekerja di Jakarta, Surabaya ataupun Yogyakarta dalam jumlah yang besar seperti di Malaysia? Hari ini kita akan bincangkan perkara ini secara jujur. Tapi sebelum saya teruskan, saya nak minta satu perkara dari anda semua. Seorang kawan saya dari Singapura pernah cakap sesuatu yang agak pedih. Dia kata, channel ini takkan sampai 5,000 subscribers. Dia kata, topik seperti ini tak ramai orang peduli. Jadi kalau anda sedang dengar video ini sekarang, sama ada anda dari Malaysia, Indonesia atau mana-mana negara, tolong bantu buktikan dia salah. Tekan subscribe, tekan like dan kongsi video ini kalau anda rasa perbincangan macam ini patut didengar oleh lebih ramai orang. Saya percaya bila kita berbincang dengan jujur tentang ekonomi dan realiti masyarakat, kita semua boleh belajar sesuatu. Sekarang, mari kita masuk kepada soalan utama tadi. Kenapa pekerja dari Bangladesh lebih memilih Kuala Lumpur berbanding bandar di Indonesia? Ramai orang fikir jawapannya mudah. Mereka kata sebab Malaysia lebih kaya. Tapi bila anda tengok lebih dekat, ceritanya sebenarnya lebih kompleks daripada itu. Dan nanti, di tengah video ini, saya akan dedahkan satu faktor yang ramai orang tak sangka langsung. Mari kita mula dengan apa yang paling jelas dulu. Realiti di lapangan. Kalau anda pernah berjalan di sekitar Kuala Lumpur, terutamanya kawasan yang sibuk seperti Bukit Bintang atau Chowkit, anda akan nampak sesuatu yang sangat biasa. Banyak restoran, kedai runcit, tapak pembinaan dan juga kilang yang menggaji pekerja dari Bangladesh. Dalam sesetengah sektor seperti pembinaan dan pembersihan, kehadiran mereka sangat ketara. Ada majikan yang secara terbuka mengatakan bahawa tanpa pekerja asing, projek mereka akan terhenti. Sekarang bandingkan dengan pengalaman saya di Yogyakarta. Saya berjalan di Malioboro dari pagi sampai malam. Kawasan itu penuh dengan pelancong, gerai makanan, kedai cenderamata dan restoran. Tapi hampir semua pekerja yang saya nampak adalah orang Indonesia sendiri. Saya masuk satu restoran kecil yang menjual masakan Jawa. Dari tukang masak sampai pencuci pinggan, semuanya orang tempatan. Saya berbual dengan salah seorang pekerja di sana dan tanya secara santai, adakah mereka pernah menggaji pekerja dari luar negara? Dia tersenyum dan jawab, kenapa perlu? Orang kita sendiri ramai yang nak kerja. Jawapan itu nampak simple, tapi sebenarnya sangat dalam maknanya. Sekarang kita masuk kepada faktor kedua yang sangat penting, sistem gaji dan kos hidup. Ramai orang terkejut bila mereka tahu berapa gaji purata pekerja restoran di beberapa bandar di Indonesia. Di Yogyakarta, contohnya, ada pekerja yang menerima sekitar 2 hingga 3 juta rupiah sebulan. Jika ditukar kepada ringgit Malaysia, jumlah itu mungkin sekitar RM600 hingga RM800. Pada pandangan pertama, angka itu nampak kecil. Ramai orang Malaysia mungkin fikir, mana cukup hidup dengan gaji macam itu. Tapi, cuba kita tengok kos hidup di sana.
Satu pinggan nasi gudeg lengkap dengan ayam, telur dan sayur boleh berharga sekitar RM15,000. Itu lebih kurang dalam 4 atau RM5 sahaja. Sewa bilik sederhana di kawasan Bandar Yogyakarta juga jauh lebih murah berbanding Kuala Lumpur. Ada tempat yang boleh disewa dengan harga sekitar RM200 hingga RM300 sebulan. Kos petrol untuk motosikal juga rendah. Ramai orang menggunakan motosikal sebagai pengangkutan utama. Jadi perbelanjaan bulanan mereka tidak terlalu tinggi. Bila kos hidup rendah, gaji yang nampak kecil tadi sebenarnya masih boleh menampung kehidupan harian. Sekarang bandingkan dengan Kuala Lumpur. Di Malaysia, gaji pekerja asing mungkin sekitar RM1,500 atau lebih. Tapi kos hidup di bandar juga jauh lebih tinggi. Harga makanan, sewa bilik, pengangkutan dan barang keperluan semuanya meningkat dari tahun ke tahun. Jadi bagi pekerja dari Bangladesh yang datang ke Malaysia, walaupun kos hidup tinggi, nilai mata wang ringgit masih lebih kuat berbanding mata wang negara mereka. Ini bermakna mereka masih boleh menyimpan sebahagian gaji dan menghantar wang pulang kepada keluarga. Inilah salah satu sebab utama Kuala Lumpur menjadi destinasi pilihan. Sekarang kita masuk kepada satu faktor yang lebih berkait dengan budaya dan persepsi kerja. Di beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia, ramai orang muda yang melihat pekerjaan seperti pelayan restoran, barista atau pekerja kedai sebagai kerja yang normal. Malah ada graduan universiti yang bekerja di kafe sambil membina kemahiran atau mencari pengalaman. Saya sendiri pernah berbual dengan seorang barista di sebuah kafe di Jakarta. Dia fasih berbahasa Inggeris dan sangat mahir membuat kopi. Satu bila saya tanya tentang latar belakangnya, rupanya dia graduan universiti. Saya tanya secara jujur, tak rasa sayang ke belajar tinggi, tapi kerja sebagai barista. Dia ketawa kecil dan jawab, kenapa mesti sayang? Ini kerja halal. Saya belajar skill, jumpa orang baru dan dapat pendapatan. Jawapan itu membuat saya berfikir. Di Malaysia pula, ada persepsi tertentu terhadap beberapa jenis pekerjaan. Ada kerja yang dianggap sebagai kerja 3D, iaitu dirty, dangerous dan difficult. Bila persepsi itu wujud dalam masyarakat, semakin kurang orang tempatan yang berminat untuk bekerja dalam sektor tersebut. Apabila kekosongan pekerjaan berlaku, majikan akan mencari tenaga kerja dari luar negara untuk mengisi kekosongan itu. Sekarang kita lihat pula kesan kepada ekonomi tempatan. Apabila seorang pekerja tempatan bekerja dan menerima gaji, kebanyakan wang itu akan dibelanjakan dalam negara. Dia makan di kedai tempatan, sewa rumah daripada tuan rumah tempatan, beli barang dari kedai tempatan. Wang itu terus beredar dalam ekonomi tempatan dan membantu perniagaan kecil berkembang. Tetapi apabila pekerja asing bekerja di sesebuah negara, sebahagian daripada pendapatan mereka biasanya dihantar pulang kepada keluarga di negara asal. Ini dipanggil remittance. Perkara ini bukan salah mereka. Ia sesuatu yang sangat normal kerana mereka datang untuk mencari rezeki bagi keluarga mereka. Namun, dari sudut ekonomi negara tuan rumah, sebahagian wang itu akhirnya keluar dari sistem ekonomi tempatan. Sekarang kita masuk kepada satu lagi faktor yang jarang dibincangkan secara terbuka. Polisi dan penguatkuasaan. Setiap negara mempunyai peraturan sendiri tentang pengambilan pekerja asing. Ada negara yang lebih terbuka, ada juga yang lebih ketat. Di Malaysia, beberapa sektor seperti pembinaan, perladangan dan perkilangan secara tradisional bergantung kepada tenaga kerja asing kerana kekurangan pekerja tempatan yang mahu bekerja dalam sektor tersebut. Oleh sebab itu, sistem pengambilan pekerja asing sudah menjadi sebahagian daripada struktur ekonomi. Di Indonesia pula, proses pengambilan pekerja asing dalam banyak sektor boleh menjadi lebih kompleks dan terhad.
Banyak majikan lebih cenderung menggaji pekerja tempatan kerana prosesnya lebih mudah dan kosnya lebih rendah. Apabila semua faktor ini digabungkan, kita mula nampak gambaran yang lebih jelas. Kenapa pekerja dari Bangladesh lebih memilih Kuala Lumpur berbanding bandar di Indonesia? Jawapannya bukan hanya satu. Pertama, perbezaan nilai mata wang dan peluang untuk menghantar wang kepada keluarga. Kedua, struktur ekonomi dan keperluan tenaga kerja di Malaysia yang membuka lebih banyak peluang kepada pekerja asing. Ketiga, perbezaan kos hidup dan pasaran kerja tempatan di Indonesia yang masih mampu diisi oleh tenaga kerja tempatan sendiri. Sebelum kita akhiri video ini, saya nak kongsi satu pengalaman kecil yang buat saya berfikir. Beberapa hari selepas saya pulang ke Kuala Lumpur, saya menaiki Grab dari lapangan terbang. Pemandu itu seorang lelaki yang sangat ramah. Sepanjang perjalanan, kami berbual tentang kerja dan kehidupan di bandar. Kemudian memberitahu saya sesuatu yang agak menyentuh hati. Dia kata, saya sebenarnya ada diploma. Dulu kerja di pejabat, tapi sekarang buat Grab sebab lebih fleksibel. Kemudian dia tambah, kadang-kadang saya terfikir juga, banyak kerja di sektor tertentu sekarang diisi oleh pekerja asing, tapi hidup kena teruskan. Perbualan itu membuat saya sedar bahawa isu tenaga kerja bukan sekadar tentang ekonomi, ia juga tentang peluang, pilihan dan sistem yang membentuk masyarakat kita. Jadi apa yang boleh kita pelajari daripada semua ini? Pertama, setiap negara mempunyai struktur ekonomi yang berbeza dan sebab tersendiri kenapa mereka bergantung atau tidak bergantung kepada pekerja asing. Kedua, nilai sesuatu pekerjaan sebenarnya bergantung kepada bagaimana masyarakat melihat pekerjaan itu sendiri. Dan ketiga, perbincangan tentang tenaga kerja perlu dibuat secara jujur dan terbuka supaya kita boleh mencari penyelesaian yang seimbang untuk masa depan. Kalau anda rasa perbincangan seperti ini penting, jangan lupa tekan subscribe supaya channel ini boleh terus berkembang. Tekan like kalau anda mahu melihat lebih banyak video perbandingan jujur antara negara di rantau kita. Dan saya sangat ingin dengar pendapat anda di ruangan komen. Pada pendapat anda, adakah Malaysia akan terus bergantung kepada pekerja asing pada masa depan? Atau adakah sistem ini boleh berubah suatu hari nanti? Mari kita bincangkan dengan matang dan saling menghormati. Kerana kadang-kadang soalan yang paling menarik bukanlah siapa yang lebih baik, tetapi apa yang kita semua boleh pelajari antara satu sama lain.